Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Elia binti Azhar. Nombor matrik saya 19070055 daripada kumpulan KOLA. Nur Salina binti Muhammad Syukri. Nombor matrik saya 1960186. Nama saya Siti Nur Amira Natasha. Nombor matrik 19070007. Nama saya Nofara Eliana. Nombor matrik 19060067. Nama Amirullah bin Ibrahim dengan nombor matrik 19060180. Jadi saya akan terangkan mengenai pengenalan pengurusan papasan. Pengurusan papasan adalah perkara utama dalam pengurusan sebuah organisasi kerana ia menyumbang kepada kejayaan yang menyeluruh dalam pelbagai cara. Pengurusan papasan akan menjadi efektif apabila pihak pengurusan menghargai nilai pelaburan dalam modal insan, kegembiraan warga kerja dan nilai gaji yang kompetitif. Merancang pakej pampasan yang menarik dan berdaya saing merupakan tugas utama pengamal sumber manusia. Kajian kos sara hidup dan standard kehidupan menjadi satu keperluan dalam menentukan apa yang perlu ditawarkan. Namun begitu, terdapat banyak isu berkaitan pengurusan papasan yang berlaku dalam organisasi di Malaysia. Antara isu yang kami kaji adalah berkaitan artikel yang bertajuk "Kilang tutup tetapi pekerja tidak mendapat gaji dan papasan". Laporan yang seterusnya adalah berkenaan rumusan artikel. Dalam isu kilang tutup pekerja tidak mendapat gaji dan papasan, ini merupakan isu yang sangat penting kerana melibatkan hak pekerja ketika bekerja. Muhammad Hidayat Samsuri yang berumur 35 tahun yang sebelum ini bekerja sebagai eksekutif sumber manusia di kilang terbabit mendakwa bahawa pihak pengurusan lama masih belum melunaskan bayaran wang pampasan dan gaji ganti notis. Menurutnya, pengurusan lama kilang terbabit menutup operasi tanpa notis sehingga menyebabkan hampir 100 pekerja tempatan kehilangan kerja sebelum mereka membuat aduan kepada Jabatan Tenaga Kerja iaitu JTK di Setiawan. Kilang berkenaan ditutup sepenuhnya pada 26 November lalu dan sudah membayar wang papasan kepada kumpulan pertama pekerja. Namun, kumpulan kedua termasuk dirinya masih belum menerima sebarang bayaran. Baki yang masih belum dibayar selama 42 pekerja membabitkan jumlah keseluruhan adalah RM300,000 mengikut tempoh perkhidmatan setiap pekerja berkenaan. Pengurusan baru telah mengambil ahli kilang berkenaan pada Januari lalu dan beberapa pekerja lama kembali semula bekerja di kilang itu. Namun sekali lagi kilang ditutup kerana didakwa kekurangan peruntukan untuk terus beroperasi. Bukan itu sahaja, kilang berkenaan di bawah pentadbiran pihak pengurusan baru ditutup sejak 2 minggu lalu yang membabitkan 30 kaki tangan termasuk warga asing. Namun mereka mengeluarkan notis pemberhentian kepada pekerja. Bulan pertama mereka sahaja dibayar manakala selebihnya masih belum diterima. Boleh dikatakan tunggakan gaji mereka mencecah hampir RM9,000 Malaysia. Setelah kami mengkaji rumusan artikel tersebut, kami mencadangkan beberapa langkah yang boleh diikuti sebagai rujukan. Iaitu langkah pertama ialah laporkan kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan yang berhampiran dengan tempat pekerjaan dan menerangkan masalah yang dihadapi antara pekerja dan majikan. Langkah yang kedua pula ialah Jabatan Perhubungan Perusahaan akan mengadakan perundingan antara majikan dan pekerja tanpa sebarang peguam dibenarkan. Langkah yang ketiga pula ialah sekiranya tiada penyelesaian masalah ini, ia dikemukakan kepada Kementerian Sumber Manusia agar ia boleh dikemukakan di Mahkamah Perusahaan. Langkah yang terakhir pula ialah jika pergi ke Mahkamah Perusahaan, pihak mahkamah akan mendengar luahan masalah yang dihadapi oleh pekerja yang menghadapi masalah. Jika Mahkamah Perusahaan mendapati bahawa pekerja yang dibuang tanpa diberi gaji atau pampasan, pihak mahkamah akan memberi notis kepada majikan untuk memberi gaji dan pampasan kepada kesemua pekerjanya. Jika majikan ingkar dengan
atas arahan mahkamah tersebut, majikan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Pampasan Pekerja 1952. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang kajian kes yang telah kumpulan kami buat. Di dalam isu ini, kami menggunakan dasar strategik pentadbiran di mana teknik-tekniknya mempunyai 3 alatan iaitu perancangan, belanjawan dan komunikasi untuk mencapai objektif strategik seperti kecekapan, adil dan pematuhan undang-undang. Untuk menyelesaikan isu bagi artikel kilang tutup pekerja tak dapat gaji dalam pampasan, kami telah rujuk beberapa model bayaran gaji. Syarikat ini perlu menggunakan dasar strategik pentadbiran di mana di dalam dasar strategik ini menggunakan teknik penilaian. Di dalam dasar strategik ini terdapat 3 alatan yang akan digunakan iaitu perancangan, belanjawan dan komunikasi. Balik kepada isu di dalam artikel tersebut, isu yang akan diketengahkan adalah masalah majikan atau organisasi tidak membayar gaji pekerja dan juga pekerja tidak mendapat bayaran pampasan yang sepatutnya kerana kilang tutup tanpa notis dan hanya beberapa pekerja sahaja yang mendapat bayaran gaji. Ikan adalah perancangan. Perancangan adalah salah satu benda terpenting dalam organisasi. Ini adalah kerana jika organisasi tidak membuat perancangan yang betul, maka terjadilah isu tidak cukup keupayaan untuk membayar gaji pekerja dan sebagainya. Ialah alatan strategik yang kedua iaitu belanjawan. Belanjawan dianggap sebagai peran tindakan. Merancang belanjawan membantu perniagaan memperwetakan sumber, menilai prestasi dan merumuskan rancangan. Syarikat hendaklah membuat satu pemberitahuan kepada ahli organisasi yang terlibat di dalam pengurusan tentang pembelanjaan syarikat pada setiap bulan. Sebagai contoh, organisasi telah menetapkan satu dana iaitu RM300,000 untuk bayaran gaji pekerja. Namun, organisasi tetap mengambil pekerja baharu masuk ke dalam organisasi dan pekerja dalam organisasi itu telah melebihi daripada kerja yang sepatutnya dilakukan. Di sini berlakunya satu pembayaran gaji pekerja yang tidak membuat kerja. Ini mungkin akan berkait dengan kekurangan keuntungan dan akan menjadikan syarikat gagal untuk membayar gaji pekerja. Syarikat telah melakukan satu bayaran lebih daripada apa yang diperuntukkan. Dan kemungkinan besar akan berlakunya lebihan pekerja yang akan mendatangkan kerugian kepada organisasi itu sendiri. Dan strategi yang terakhir ialah komunikasi. Seperti apa yang kita lihat di dalam artikel tersebut, sudah jelas lagi nyata masalah utama yang syarikat itu hadapi ialah komunikasi. Syarikat tersebut telah melakukan satu pemberhentian pekerja tanpa sebarang notis atau apa-apa pemberitahuan. Ini adalah sangat penting. Ianya bukan melibatkan di antara majikan atau pekerja, tapi melibatkan semua ahli di dalam organisasi. Sesebuah organisasi, bukan sahaja majikan yang mempunyai hak untuk bersuara, malahan pekerja juga mempunyai hak untuk menyuarakan pandangan atau ketidakpuas hati kepada majikan. Oleh tersebut, organisasi dapat mengelakkan miscommunication di antara majikan dan juga pekerja. Sekiranya komunikasi di dalam sebuah organisasi dalam keadaan yang positif, segala jenis masalah mungkin dapat dielakkan. Kesimpulannya, daripada projek hands-on pengurusan pampasan ini, kami dapat simpulkan iaitu bahawasanya setiap organisasi perlu membentuk sistem pengurusan sumber manusia yang berkesan bagi membolehkan organisasi bersaing dalam persekitaran perniagaan yang amat mencabar pada masa kini. Sistem pampasan yang baik akan dapat mengekalkan pekerja tanpa menimbulkan pelbagai masalah seperti peningkatan pusing ganti. Sebaliknya, dalam kes kajian kami ini telah berlaku penindasan terhadap pekerja iaitu tidak membayar gaji pekerja dan pampasan, dan terdapat juga organisasi yang membuang pekerjanya secara mengejut dan tidak beretika dengan tidak memberikan notis dan tidak berlandaskan undang-undang. Hal ini sewajarnya tidak boleh dibiarkan kerana telah menindas pekerja yang sudah berlama berkhidmat di organisasi. Bagi menjalankan misi ini dengan jayanya, syarikat perlulah menyediakan atau merancang analisis kerja,
mengumpul maklumat dan arif tentang pembayaran pampasan tanpa ada isu yang tak diingini berlaku. Sekian, terima kasih.